Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipertemukan pada petang ini. Ini hari Sabtu 12 hari bulan 6 lah. Pejam celek kita dah sampai Sabtu hari ni. Esok hari Ahad dah. Jadi sekarang masa begitu cepat. Seminggu ibarat 2 hari, 3 hari. Sebulan ibarat seminggu. Setahun ibarat 2-3 bulan macam tu. Jadi masa terlalu cepat. Akhir zaman ni masa terlalu cepat. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi petang ini kita akan menyambung kembali perbincangan ataupun perbahasan ataupun ulang kaji. Masih lagi menggunakan buku ni. Yang mana ada bolehlah buka muka surat 77 lah. Muka surat 77 bawah tu sambungan berkaitan dengan sifat huruf yang seterusnya, iaitu sifat huruf isti'la. Pasangannya adalah istifal. Istifal. Baik, dia kata isti'la meninggikan. Apa maksud isti'la? Isti'la tu bahasa Arab, apa maksud dia? Isti'la dia kata meninggikan lidah ke langit-langit. Meninggikan lidah ke langit-langit. Kebalikannya ataupun lawannya, pasangannya adalah istifal. Istifal pula ialah merendahkan lidah dari langit-langit. Baik. Ini dalam kitab ni lah. Baik, yang kata merendahkan lidah, meninggikan lidah ke langit-langit tu, yang kata isti'la tu. Isti'la meninggikan lidah ke langit-langit. Meninggikan lidah bahagian mana? Lidah ni dia ada, ni daun lidah. Ni daun lidah lah. Ni hujung lidah. Ni dipanggil hujung lidah. Ni tengah lidah. Manakala di sini dipanggil pangkal lidah. Pangkal lidah. Sebelah dalam tu lah pangkal lidah. Baik, yang kata meninggi lidah ke langit-langit tu yang mana? Sama ada hujung lidah, tengah lidah ke, ataupun pangkal lidah. Baik, dalam kitab ni dia tak berapa jelas. Dia kata meninggikan lidah ke langit-langit. Lidah yang mana? Hujung ke, tengah ke, pangkal? Baik, dalam kitab tajwid yang lain dia ada kata isti'la bermaksud ialah terangkat pangkal lidah. Pangkal, mana ada pangkal? Sinilah, bahagian belakang ni pangkal. Jadi bahagian pangkal lah meninggi lah. Bahagian depan rendah, bahagian tengah lidah rendah, manakala bahagian pangkal ni tinggi. Itulah dimaksudkan dengan isti'la. Jadi dalam kitab ni dia ringkas sangat, dia tak detail sangat. Baik, dalam kitab yang lain dia kata isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah. Ini sebelah belakang lidah, sebelah ni. Belakang ni, yang meninggi ni bahagian belakang, bukan bahagian depan, bukan bahagian tengah. Itu yang dimaksudkan dengan isti'la. Jadi meninggikan pangkal lidah ke langit-langit bila tu? Ketika berlafaz dengan hurufnya. Bila mana kita sebut huruf yang bersifat dengan isti'la, maka bahagian pangkal lidah itu meninggi ke langit. Langit mana? Ada langit ada dua lah. Dalam mulut kita ada langit ada dua. Yang pertama langit keras atas ni. Yang kedua belakang ni di langit lembut. Jadi meningginya pangkal lidah itu ke langit lembut. Tu.
Bila mana yang kita meninggi pangkal lidah itu? Ketika mana kita melafazkan huruf-huruf yang bersifat dengan isti'la. Tu. Yang dinamakan segala hurufnya itu ialah huruf apa ni? Mustailiyah. Musta'liyah. Hurufnya ada 7 nah. Huruf isti'la ada 7. Yang pertama huruf kha. Kha tu yang pertama. Yang kedua huruf sad. Sad. Yang ketiga huruf dad. Dad. Yang ketiga, yang keempat huruf ghain. Ghain. Yang kelima huruf ta. Ta. Yang keenam huruf qaf. Qaf. Dan yang ketujuh huruf dha. Dha. Sekali lagi saya ulang, huruf isti'la ada berapa? Ada 7. Huruf yang bersifat dengan isti'la ada tu 7. Yang pertama kha. Yang kedua sad. Yang ketiga dad. 4 ghain. 5 ta. 6 qaf. 7 dha. Jadi ketujuh-tujuh huruf ini adalah kita panggil huruf isti'la. Huruf yang bersifat dengan isti'la. Apa maksud isti'la? Isti'la ialah terangkat pangkal lidah ke langit-langit lembut ketika mana kita berlafaz dengan 7 huruf tadi. Salah satulah. Maknanya 7 huruf tadi lah. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Apabila kita melafaz, apabila kita menyebut, apabila kita membaca huruf-huruf tadi, huruf isti'la tadi, maka bahagian pangkal lidah kita meninggi ke langit lembut. Apabila pangkal lidah meninggi ke langit lembut, maka sebutan huruf tersebut menjadi tebal. Menjadi tebal. Contohnya huruf kha. Kha. Kena sebut dengan tebal. Tempat dia di mana? Di hujung halkum. Kha. Kha. Jangan sebut kha. Kha. Salah nah. Kena sebut tebal. Kha. Kha. Khi. Khu. Akh. Ikh. Ukh. Kha. Sebut dengan tebal. Dan sebutan dia seolah-olah macam kita nak buang kahak. Seolah-olah begitulah. Tapi jangan terlajak sangatlah. Kha. Khi. Khu. Akh. Ikh. Ukh. Itu sebutan kha. Apabila kita sebut kha, pangkal lidah kita meninggi ke langit lembut. Ni bahagian belakang lidah ni. Bukan bahagian tengah lidah. Bukan bahagian depan lidah. Itu yang pertama. Yang kedua huruf sad. Sad. Juga huruf yang bersifat dengan isti'la. Sa. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Kebanyakan ramailah di antara kita yang menyebut huruf sad itu dengan muncung bibir. Salah nah. Salah kalau kita muncung bibir, salah. Sa, si, su, salah nah. Kecuali huruf tersebut ataupun huruf-huruf yang lain berbaris dhammah, yang tu tak apalah, sebab dhammah mengisyaratkan muncung. Kalau sad baris atas tidak boleh dimuncungkan bibir. Sa, 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 bukan sa. So, jangan muncul. Siapa muncul salah. Cuma sebutan dia tebal lah. Isti'la. Apabila sebut huruf sad, sa, si, su. Sad, sad, si, sa, si, su. Sa, si, su. As, is, us. Apabila kita sebut huruf sad, maka bahagian pangkal lidah kita ni meninggi ke langit. Itulah yang dimaksudkan dengan isti'la. Maka apabila terangkatnya pangkal lidah ke langit, maka sebutan sad itu menjadi tebal lah. Sa. Jangan baca sa. Sa. Sa tebal lah. Si, su, as, is, us tebal lah. Yang ketiga huruf isti'la adalah dad. Dad. Huruf dad juga adalah huruf yang tebal. Apabila kita sebut huruf dad, tak kiralah baris fathah ke, kasrah ke, dhammah ke, maka pangkal lidah kita, yakni bahagian belakang ni, meninggi ke langit. Itulah yang dimaksudkan dengan sifat isti'la. Macam mana? Dha. Dha. Yang pertama kena ingat makhraj dad di mana? Makhraj dad ini iaitu di sepanjang tepi lidah. Di
daripada pangkal lidah ke hujung lidah, tempat lam tu, dan sebelah kiri pun sama juga, pangkal lidah ke hujung lidah. Dan bahagian tepi lidah itu dirapatkan ke gigi geraham kita, atas kanan atau kiri. Siapa boleh buat dua-dua, elok lah. Macam yang kita pun belah kanan sajalah, belah kiri tak pandai. Jadi pastikan bahagian tepi lidah itu diangkat dan dirapatkan ke gigi geraham. Bukan da, bukan da, salah lah. Jangan muncung tidak boleh muncung. Kerana muncung hanya huruf yang berbaris dhammah sahaja. Di, du, out, il, u. Pastikan apabila kita sebut huruf dad, pangkal lidah kita ni, bahagian belakang lidah ini terangkat ke langit. Ni hujung lidah, ni tengah lidah, ni bahagian belakang ni. Belakang ni dipanggil pangkal lidah, menaik, meninggi. Maka itulah yang dipanggil sifat isti'la. Isti'la adalah meninggi, terangkat pangkal lidah ke langit. Yang tu kita kena faham lah. Bukannya satu lidah ni yang terangkat, tak, bahagian pangkal lidah sahaja. Jadi apabila terangkatnya pangkal lidah, maka sebutan huruf tersebut menjadi tebal. Dha, di, du, au, il, u. Tebal. Jangan lantun. Banyakkan yang membuat salah, membaca huruf dad itu dengan salah apabila dia melantun. Ad, id, ut. Contoh dia dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Banyakkan baca lantun. Tidak boleh lantun. Huruf dad ketika mana dia sukun tidak boleh lantun, kerana dad bukanlah qalqalah. Tapi ramai yang baca qalqalah. Fi tadlin. Dia pergi lantun di situ. Salah. Dia kena rapat, bahagian tepi lidah tu kena rapat ke gigi geraham. Fi tadlin. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kena rapat bahagian tepi lidah tu ke gigi geraham. Jangan lepas. Kalau lepas dia lantun. Fi tadlin. Salah. Ramai yang baca macam tu. Baik, habis. Tu huruf isti'la yang ketiga. Yang keempat pula adalah huruf ghain. Ghain tempat dia di hujung halqum lah. Satu tempat dengan kha. Maka apabila kita sebut huruf ghain, maka bahagian pangkal lidah juga terangkat ataupun meninggi, kerana ghain bersifat dengan isti'la. Isti'la bermaksud terangkat pangkal lidah ke langit apabila kita menyebut huruf isti'la. Antaranya huruf isti'la adalah ghain. Jadi bilanya terangkat pangkal lidah ke langit, maka sebutan ghain itu menjadi tebal. Gha, ghi, ghu. Ingat macam ra, ri, ghu. Salah lah. Jangan. Rahang bawah kita ni jangan lebarkan. Gha, bunyi tebal lah. Bukan ra, gha, ri, ghu. Gha, ri, ghu. Ghairil dalam surah Al-Fatihah. Pastikan sebutan dia tebal, kerana dia bersifat dengan isti'la. Ghairil maghdu, bukan ghairil. Ada juga yang ramai, bukan seorang ramai. Kebanyakan orang-orang yang masih belum faham huruf isti'la ghain, ramai yang baca ghairil maghdu, ghairil. Salah lah. Jangan baca nipis, kena baca tebal. Sebab ghain antara sifatnya adalah isti'la, itu huruf sifat yang tebal. Ghairil maghdubi alaihim. Sebutan dia tebal. Tebal. Baca nipis salah. Baik. Kemudian huruf isti'la yang kelima ada ta. Makhraj dia di mana? Tempat keluar huruf ta di mana? Hujung lidah. Tekan belakang gigi kacip atas ni. Ta. Hujung lidah, tekan belakang gigi kacip atas dekat dengan pangkal gigi tu, dekat dengan gusi tu. Ta. Tu makhraj ta. Kemudian ta bersifat dengan isti'la. Isti'la tu maksudnya
bahagian belakang lidah ni, pangkal lah, ni dinamakan pangkal. Sini hujung lidah, sini tengah lidah, ni bahagian belakang ni dipanggil pangkal lidah. Isti'la bermaksud bahagian pangkal lidah ini meninggi, menaik ke langit lembut. Menaik ke langit lembut. Apabila kita sebut huruf ta, ti, tu, ta, ti, tu, ta, 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 bahagian belakang lidah ni naik. Bahagian belakang lidah tu dipanggil pangkal lidah tu meninggi ke langit lembut. Apabila belakang tu pangkal lidah menaik meninggi ke langit lembut, maka sebutan ta itu menjadi tebal. Jadi pastikan ta, apabila kita sebut ta, tebal. Ta, ti, tu, bukan ta, ti, tu, hak tu ta, hak tu huruf ta. Pastikan kita boleh beza di antara ta dengan ta. Ta dengan ta makhraj dia lebih kurang. Kalau ta pun ujung lidah tekan di sini. Cuma bezanya ta nipis. Ta sifat dia nipis. Ta tebal. Ta, ta. Ihdinas siratal tal. Bukan ihdinas siratal tal. Huruf ta, 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 ta. Beza lah. Ta, ta, ta. Bunyi tebal. Ta juga bersifat isti'la, iaitu apabila kita sebut huruf ta, pangkal lidah kita meninggi ke langit lembut, maka sebutan ta itu menjadi tebal. Dan huruf isti'la yang keenam, huruf isti'la yang keenam adalah huruf qaf. Qaf, ejaan dia macam mana? Qaf, alifah. Kadang-kadang ramai yang sebut tak betul huruf qaf. Qauf ada. Bukan qauf, qaf. Qaf, alifah, ejaan dia. Sebab tu kalau kita mengaji daripada asas alif bata tu, pastikan kita boleh sebut dia dan kita tahu tulisan dia, bentuk asal dia macam mana. Kalau alif macam mana? Alif, lam, fa, ataupun hamzah lah. Alif depan tu hamzah, lam, fa. Alif, 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 lam, fa. Bukan alif, alif. A tu tak boleh panjang. Ataupun alif, jangan panjang. Alif, alif. Pastikan kita kenal huruf tersebut dan tahu cara nak baca dah. Kadang-kadang dia kenal huruf tapi baca tak betul. Kebanyakan macam tu lah. Pastikan kita belajar Quran ini bermula daripada asas. Bukan kata nak mengaji Quran terus kita baca Quran. Salah. Dia kena belajar step by step. Barulah kita akan faham cara bacaan yang sebenar. Kalau kita terus ambil yang tinggi, baca Quran tu tinggilah tu, kita tak akan dapat kuasai dari segi makhraj, sifat lagi-lagi lah, sifat lagi-lagi. Baik. Pakcik Jamil kata, maaf Ustaz terlambat sikit, tak apa, habis live ni boleh tengok ulang balik, tak ada masalah. Baik. Baik, itulah huruf qaf. Qaf, qaf alifa, qaf alifa. Baik, kemudian apabila kita sebut huruf qaf, pastikan bunyi dia tebal. Kerana qaf apabila kita baca dia, bahagian belakang lidah ni terangkat, meninggi ke langit. Meninggi pangkal lidah ke langit, itulah dipanggil isti'la. Maka sebutan qaf itu menjadi tebal. Contoh dia dalam suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. No. Tempat qaf di mana? Tempat qaf di belakang ni juga. Qaf tempat dia, makhraj dia di belakang ni juga. Dan dia juga bersifat dengan isti'la. Isti'la bermaksud bahagian belakang ni, pangkal lidah ni meninggi. Yang menyebabkan sebutan qaf itu menjadi tebal. Qa. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Bunyi tebal lah, tebal. Terangkat pangkal lidah. Sebab tu qaf itu tebal, bukan falak. Falak itu kaf. Itu kaf. Pastikan kita boleh beza. Pastikan kita boleh beza di antara kaf yang mana satu, qaf yang mana satu. Tapi ramai yang baca kadang-kadang tertukar. Bukan kadang-kadang, selalu. Selalu. Sebab apa jadi macam tu? Qaf dia kata kaf, kaf dia kata qaf. Tukar habis. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak tahu yang pertama makhraj, dia tak tahu.
Yang kedua sifat dia tak tahu. Jadi tak dapat tidak kita nak baca Quran, tak dapat tidak pastikan kita kena belajar makhraj huruf. Pastikan kita kena belajar sifat huruf supaya kita boleh beza di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Tambah lagi huruf-huruf yang bunyi dia dekat nak sama. Contoh dah huruf zal, zai. Selalu orang tukar tu. Zal, zai, qaf, kaf. Tu huruf yang banyak orang nak tukar tu. Ta, ta. Lagi apa lagi? Sin, sad, tha, tha. Tu makhraj dia. Kena tahu. Lagi huruf lain. Huruf lain nak sama. Banyak kan huruf nak sama. Huruf lain. Huruf apa? Lagi satu huruf apa? Huruf ghain. Kha, kha. Kha dengan qaf. Kadang-kadang ada juga yang tukar. Ada juga yang tukar. Pastikan kita boleh beza di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Baik. Jadi huruf isti'la yang ke berapa? Yang ke-6 adalah qaf. Jadi qaf tempat dia di pangkal. Sifat dia isti'la juga di sini. Pangkal lidah terangkat, meninggi. Jadi sebutannya tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jangan baca kul kul. Yang itu huruf kaf kaf. Pastikan boleh beza. Dan huruf isti'la yang terakhir iaitu dha. Dha ni tempat dia, makhraj dia hujung lidah dikeluarkan sedikit. Hujung lidah dikeluarkan sedikit. Dan dha bersifat, antara sifat dha adalah isti'la. Isti'la tu apa dia? Terangkat pangkal lidah ni. Belakang lidah ni terangkat ni. Ni hujung lidah, ni tengah lidah ni, bahagian belakang ni. Belakang lidah tu dipanggil pangkal. Bila kita baca dha, maka pangkal lidah tu meninggi ke langit. Maka sebutan dha menjadi tebal. Dha, dhi, dhu, au. Pastikan sebut dha tu betul. Kadang-kadang dha dengan zal tertukar. Contoh dia, wa man azlama alaihim qamu. Dia baca wa man azlama. Dha dia pergi tukar zal. Tu yang salah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak tahu huruf, dia tak tahu makhraj. Kadang-kadang dia tahu makhraj, sifat dia tak tahu. Dia kena tahu sifat, dia kena tahu makhraj. InsyaAllah bacaan kita tepat, insyaAllah. Tapi tepat, insyaAllah. Pastikan kita boleh kita belajar mengenai sifat, mengenai makhraj huruf. Itu penting. Kadang-kadang hukum tajwid kita tera. Kita tera. Tanya ni hukum apa? Ikhfa, dia boleh jawab. Ni hukum apa? Iqlaq, dia boleh jawab. Ni apa? Idgham mislain. Semua dia boleh jawab. Tapi bila time baca, waktu dia baca tu, lintang pukang. Tahu lintang pukang? Dha dia kata zal, sa dia kata sin. Apa lagi? Kaf dia kata qaf. Itu masalah. Sebab tu pentingnya mengaji bertalaqi. Seperti mana Kak Faziah tu lah. Terima kasih Kak Faziah. Duk komen lah. Terima kasih. Kak Faziah duk talaqi dengan saya lah. Lama dah. Dan ni pun juzuk 5 kot tak kan. Betul tak Kak Faziah? Juzuk 5 kan? Terima kasih Kak Faziah. Sebab bersemangat. Saya suka dengan semangat dan keazaman yang Kak Faziah miliki. Berazam nak talaqi dengan saya online sampai khatam insyaAllah. Baik. Baru kita tahu kesilapan kita. Walaupun kita pandai hukum tajwid, tapi belum tentu kita baca betul. Baik, habis. Tu huruf isti'la lah. Huruf isti'la ada 7 lah. Huruf isti'la ada 7 lah. Bawah sekali dah. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Jadi 7 huruf ini bila kita sebut dia, pangkal lidah tu menaik, meninggi ke langit. Maka sebutan huruf tersebut menjadi tebal. Baik, kemudian lawan dia ada lawan lah. Isti'la dia ada lawan. Sifat isti'la dia ada lawan dia. Isti'la lawan dia apa dah? Istifal. Tebal lawannya nipis lah. Kan? Tinggi lawan rendah. Gemuk lawan kurus. Jadi tebal lawannya nipis. Jadi huruf 7 tadi tu adalah huruf yang dibaca tebal. Manakala lawan dia huruf yang dibaca dengan nipis. Apa dia? Tu dekat situ. Nampak tak istifal? Istifal bermaksud merendahkan lidah dari langit-langit. Huruf dia ba, ta,
ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, hamzah, alif ke apa? Alif ah? Sa, dal, sin, lam, shin, kaf, hamzah. Baik. Yang tu bukan alif lah, sa. Alif tu bukan. Sa lah, sa. Sebab alif ni dia tak termasuk, dia hanya khusus kepada huruf mat, alif ni. Kalau hamzah termasuk. Mungkin alif dengan makna hamzah. Tapi di sini bukan alif. Alif tu kena lengkong, buang. Sa. Tukar dengan sa. Baik, jadi istifal ni apa dia istifal? Istifal adalah sifat lawan. Sifat lawan bagi isti'la. Jadi, yang saya beritahu tadi, isti'la apa dia? Salah. Baik, isti'la tadi, apa dia? Isti'la bermaksud pangkal lidah ni meninggi ke langit. Kalau istifal dia merendah. Tinggi lawannya rendah. Itu maksud istifal. Kalau isti'la maksudnya bahagian belakang lidah ni dipanggil pangkal meninggi ke langit. Kalau istifal merendah. Tu lawannya. Nak faham lawan tu apa dia? Lawan, pasangan dia, lawan dia. Kalau tinggi lawan dia rendah. Yang tadi isti'la bermaksud tinggi pangkal lidah. Bila istifal pula merendahlah pangkal lidah tu. Tu lawannya. Jadi huruf-huruf yang bersifat dengan istifal sebutannya semua nipis. Lawan dia tadi isti'la. Huruf yang bersifat dengan isti'la, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. 7 huruf itu dibaca dengan tebal. Kerana pangkal lidah naik. Yang ni pula pangkal lidah turun, merendah. Apabila pangkal lidah turun, merendah, maka sebutan huruf ini menjadi nipis. Huruf ba. Ba, bi, bu. Ab, ib, ub, ab, ib, ub. Sebutan ba itu nipis. Sebab pangkal lidah menurun. Huruf ta. Ta, ti, tu. At, it, ut. Sebutan ta nipis sebab pangkal lidah turun. Ain, a, ai, au. A, i, u. Sebutan ain nipis kerana pangkal lidah menurun, merendah. Huruf zai. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Sebutan zai menjadi nipis sebab pangkal lidah menurun. Kemudian mim, ma, mi, mu, am, im, Sebutan mim menjadi nipis kerana pangkal lidah menurun. Tu. Nun sama juga, na, ni, nu. An, in, un. Sebutan nun menjadi nipis kerana pangkal lidah ni. Pangkal lidah ni menurun. Tu. Tu yang dimaksudkan dengan istifal. Huruf lagi, huruf ya, yi, yu. Sebutan ya nipis. Ja, ji, ju, sebutan jim nipis. Wa, wi, wu, sebutan waw nipis. Dan yang lain-lain lah samalah. Dal, ha, ra, fa, ha simpul. Semua tu sebutan dia nipis. Lain daripada isti'la, yang tu semua nipis. Tu kita lawan dia baik. Jadi kena ingatlah. Jadi kena ingat isti'la maksud dia meninggi pangkal lidah ke langit keras, ke langit lembut. Lawan dia adalah istifal. Istifal itu merendahkan pangkal lidah merendahkan pangkal lidah. Jadi isti'la apabila meninggi pangkal lidah ke langit lembut, maka sebutan hurufnya menjadi tebal. Kha, sa, da, ra, ta, qa, dha. Huruf ada 7. Hurufnya ada 7. Manakala istifal merendah pangkal lidah menyebabkan sebutan jadi nipis. Ban, ta, za, ma, na, ya, ja, wa, da, ha, ra, fa, ha, sa, da, sa, la, sha, ka. Baik. Itulah pengertian ataupun makna isti'la, makna istifal. Jadi itulah secara ringkasnya penerangan berkaitan dengan sifat huruf isti'la dan juga lawan dia adalah istifal.
Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada petang ini secara ringkas, tuan-tuan dan puan-puan, Kak Faziah semua, Kak apa ni, Hazizah Omar, selamat datang. Dapat faham apa yang saya kongsikan sebentar tadi, dan insya-Allah carilah guru untuk bertalaqi lah. Itu pesan saya, cari guru untuk bertalaqi. Jangan sekadar tak memadai dengan belajar tajwid, belajar macam ni, tapi tidak ada talaqi lah. Dia kena ada talaqi. Cari guru. Tapi musim sekarang, lockdown ni, kena mengaji dalam online lah. Online. Macam saya dengan Kak Fauziah memang online lah, pasal dia jauh. Dia duduk Melaka. Kak Fauziah duduk Melaka, saya duduk di Kedah ni, mana nak boleh ni kan. Tak apalah. Yang tak mampu berdepan, buat online, buat cara online. Yang penting ada guru. Sekurang-kurangnya syaitan tidak menjadi guru kita. Sebab Nabi kita, man la syaikha fasyaitanu syaikha. Barang siapa yang belajar, barang siapa yang tidak ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Bila syaitan jadi guru ni, faham lah. Dia tak ada ajak benda yang elok lah kan. Semua benda tak elok lah. Tujuan dia nak heret kita, nak tarik kita masuk neraka. Itulah tujuan syaitan. Jadi hati-hatilah, carilah guru. Itu pesan saya. Baik. Sekadar itu dulu untuk perbahasan tentang ini berkaitan dengan sifat isti'la dan lawannya adalah istifal. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan fahamlah, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Minta tolong share insya-Allah. Baik. Jadi sekadar itu dulu. Saya sudahi live pada petang ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.